Okay, so Alhamdulillah, surah Al-Buruj, intronya saya dah terangkan last session. Kita dah cerita tentang siapa? Ashabul Ukhdud. Ingat yang mana mereka ni beramai-ramai dibunuh secara mass. Secara beramai-ramai dibunuh kerana apa? Raja tak nak percaya dengan apa yang disampaikan. Tak mana dia tak sampai pada utusan atau Nabi ketika dia tak sebut ada Nabi, tapi besar mungkin setengah ulama sebut mungkin budak lelaki tu pun mungkin adalah Nabi. Wallahu ta'ala alam, dia tak sebut dalam kitab ni, tapi kerana pembunuhan yang beramai-ramai itu maka dia diabadikan dalam Al-Quran cerita dia. Nak menunjukkan orang manusia ni dia kalau tak nak terima kebenaran, tunjuklah macam mana pun bukti dia tak mau follow juga. Sebab tu lepas ni dalam surah Al-Buruj ni saya suka juga, antaranya lain ada banyak cerita. Ni kita ada cerita pasal Fir'aun semua kat sini. Kemudian ada cerita pasal kaum Ad dengan Samud juga kat sini disebut sedikit. Jadi kat sini yang terakhir tu kalau you lihat, bila raja tu dia tak mau juga beriman dengan apa yang disampaikan ataupun apa yang mereka ramai-ramai ataupun apa yang kata rakyat tu dah beramai-ramai beriman, over ada setengah ulama kata lebih daripada 12,000, ada yang kata 70,000 bukan 1, 2, bukan 1,000, 2,000 12,000, 70,000 beramai-ramai beriman, tapi raja tu tak nak, dia bakar semua beramai-ramai. Dan waktu satu ketika tu bila seorang wanita tu dia terpaksa mencampakkan anaknya dalam unggun api atau dalam api tu, tapi budak bayi tu pun bercakap wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau jangan benar dan ini hanya satu kesalahan yang kecil. Maknanya dia console dia punya mother, cakap it's okay. Sebab yang kita diseksa waktu itu hanyalah seketika sahaja. Sebab Allah memang pandang usaha yang mana kalau orang buat kerana di jalan Allah tu, maknanya perkara-perkara tu bukan sesuatu yang disia-siakan di sisi Allah. Sebab itu awal surah ni, saya terangkan sebelum ni sedikit, was-sama'i dzatil buruj, Allah buka surah ni dengan sumpah waw, kita dah sebut waw kat sini lah waw, sumpah waw qasam, dan was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang menguasai all these bintang, buruj, planets so ada beza najam dengan buruj. Najam, they say is the planet, the big planets. Buruj are all the stars, apa jenis stars, galaxies yang ada tu, kat dalam galaksi tu, itu dipanggil sebagai buruj. Kenapa? Kalau you lihat, Allah sumpah selalu dengan benda-benda yang tak ada tandingan, yang tak ada orang boleh kawal kecuali Allah. Siapa yang boleh kawal bulan bintang? Siapa boleh kawal matahari? Jadi Allah bersumpah dengan perkara-perkara ini. Saya sebelum ni, kita ni nak bina keyakinan kita, nak bina keimanan kita melalui dua cara. Pertama, you lihat atas dan you sujud di bawah. Betul tak? Mana lihat di atas, you lihat apa? Langit lah. Lihat langit. Betapa langit tu dia berdiri tegak tanpa ada yang boleh, tak perlu tiang, Allah sebut dalam Quran. Dan betapa apa yang di langit tu tak ada satu orang pun boleh kontrol. Mungkin bolehlah orang kata nak stimulate rain lah misalnya. Boleh ke paksa turun hujan? Tak ada kan? Sebab itu ada dalam Islam solat istisqa. Pernah dengar tak? Solat minta hujan. You stimulate lah macam mana pun. Kalau Allah tak izinkan, gitu jadinya. Tak payah cakap rain. Yang sekarang ni, tentera Allah yang paling kecil, tak nampak tu COVID kan? Virus kecil tu, tengok macam mana Allah uji manusia. Sebab itu benda-benda ni Allah suruh tengok ke atas. Kemudian last kita sujud. Wal yaumil mau'ud. Sebab Allah kata apa? Kalau you lihat ni semua yang tak ada kontrol, apa yang mustahil sangat dengan hari kebangkitan, hari yang dijanjikan. Wa syahidin wa mashhud, dan yang menyaksikan dan disaksikan. Maknanya kan kita sebut dalam Al-Quran ayat lain, Allah, Nabi-Nabi selalu akan beritahu benda yang sama. Bila you beriman dengan Allah SWT, you punya tubuh anggota badan semua akan jadi saksi. Kalau di dunia, mulut ni akan bercakap. Tapi bila yaumil mau'ud, mulut ni Allah akan kunci dulu. Semua anggota badan ni akan jadi saksi. Dan yang lain, binatang semua boleh jadi penyaksian. Sebab itu orang, contohnya Allah kata, orang yang menuntut ilmu tu, kan, masyarakat di langit bumi doakan dia, mereka juga jadi saksi, contohkan kita sekarang dalam majlis ilmu. So Allah nak cakap, tak ada mustahil. An qutila ashabul ukhdud. Allah tunjuk contoh macam mana? Maka Allah buktikan atau Allah ceritakan pada mereka yang menerima Al-Quran ketika tu, qutila ashabul ukhdud, dibunuh qutila, tengok interesting qutila salasa ataupun mujarrad dia, selasi mujarrad dia apa? Atau dia punya kata sendi atau kata orang panggil root word dia apa?
Qatala ya, betul tak? So kebiasaannya perkataan ni adalah qatala cik. Okey, qatala maknanya bunuh. Nampak tak barisnya diubah jadi qutila. Maka imbuhannya adalah dibunuh. Dengar ya. Salasa ahruf qaf ta wa lam. Ni ini sebab mesti nak baca saraf. Saya tunjuk contoh sini. Saraf ni dia tak senang dan dia tak susah. Tapi Nana proses nak faham tu mungkin sedikit. Saya tengok Kalau you belajar sini, contohlah. Januari date berapa? 21 Ogos. Okey. Okey, kita ada 3 letter kan? Betul tak? Kalau kata sendi dalam bahasa Arab, okey mesti nak ada 3 letter ni. Apapun isim atau fi'il mulai sekarang you dah clear, selalunya berpunca dari 3 huruf, fa'uhu, ainuhu dengan lamu. Sekarang awak tengok perkataannya apa? Yes. Ta, la. Yes or no? Yes. Ta dengan la. So qaf ta dengan la ni adalah bermaksud apa makna dia? Bunuh. Maksud dia dilah. Tak, dengar dulu. Sekejap cik. Ini qatala ni maknanya bunuh. Kill. Okey? Bunuh. Ataupun kalau kita nak mudahkan, kalau kita nak direct translation, telah membunuh. Okey? Take note Maknanya dia telah membunuh lah. Kalau saya translatekan lah. Dia tu kan dia fi'il madi kan. So dia adalah qatala dhamir huwa kan. Betul tak? Dia telah membunuh. Maknanya dia yang buat perbuatan tu. Betul tak? Sekarang awak tengok dalam Quran tadi tu. Spelling dia macam mana? Qaf. Baris apa? Ti. La. Okey? Tak? Ada beza tak dari sudut makna? Ada. Spelling tu sama tak letter yang digunakan? Sama. Tapi nampak tak ni? Barisnya sudah dijadikan depan, ta pun sudah dijadikan depan. Betul tak betul? Betul tak betul? So ini spelling tu maksudnya letter dia ainuhu fa'uhu lamuhu fa'uhu ainuhu lamuhu. I'm still using the same letter qaf ta dengan lam, tapi bezanya apa dari sudut spellingnya atau sarafnya. Betul tak? Jadi qutila. Maka kalau qatala dia telah membunuh. Kalau qutila dia terbunuh cik. Faham tak? Yang ini, yang atas ni, dia yang buat perbuatan membunuh tu. Yang bawah ni apa? Yang bawah ni apa? Dia orang terbunuh. lain yang bunuh dia. Faham tak? Ya, Perbezaan dia. Okey? So saya buat sengkang gini lah. Jadi cik nampak beza dia. So ini imbuhan ni penting lah. Okey? Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Astaghfirullahalazim. Salah kecil. Nampak? Terbunuh. Yang ini membunuh. Maknanya dia buat perbuatan tu. Yang di bawah ni orang lain yang bunuh dia, dia terbunuh. So of course saya tak sebutlah siapa kat sini. Sebab yang penting nak di-highlight dalam ayat ni bukan si pembunuh, tapi mereka yang terbunuh. Faham tak ni? Faham ni? So Al-Quran kat sini ayat ni highlight dia bukan raja yang membunuh tu, tapi kisah mereka yang terbunuh tu, yang dipanggil sebagai Ashabul Ukhdud. Got it? Okay, so I'm telling you, that's why saraf ni, baris ni penting. I ubah saja baris di fa'uhu dan ainuhu, imbuhannya berubah. And do you see that fi'il madi
mabni ala fath, tak boleh berubah belakang dia. Okey, lagi sekali saya ulang ya. Kalau fi'il madi, i'rabnya di belakang lamuhu tak akan berubah. Mabni, because it's mabni. Tapi yang berubah kat mana cik? Fa'uhu dengan ainuhu. Okey tak ni? Siapa yang tak faham atau ada soalan setakat ni? Jadi kita gunakan ilmu yang kita dah belajar semua ni tau. Orang tak nak belajar tafsir saja je, kita gunakan ilmu yang kita belajar tu. Okey? Sudah dapat tak? Alright? Ken? Cik Ati okey? Jauh okey? Dekat ni okey Alright, okay. So, qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud. Okay? Terlaknatlah orang yang membuat parit tu yang dia bunuh beramai-ramai tu. Okay? Idhum alaiha qu'ud. Okay? Sebab apa mereka buat jadi nak bunuh ni semua? Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sedangkan mereka nampak. Okay? Nampak tak? Yaf'aluna. Nampak tak yaf'aluna tu? Fi'il apa saya tanya? Yaf'aluna. Nampak tak bukan fi'il? Oh, sekejap. Saya tunjuk dalam skrin lah. Yaf'aluna fi'il apa? Mudhari'. Fi'il mudhari'. Okay, soalan saya. Kenapa fi'il mudhari'? Kenapa Allah gunakan fi'il mudhari'? Sedangkan ayat ni adalah cerita sudah lampau. Kalau nombor 4, kita pakai kutila, terbunuh. Yes or no? Sekarang nombor 7, ayat nombor 7 ni Allah gunakan fi'il mudhari'. Why? And ayat 8 dengan ayat 8 Allah gunakan wa mana qamu fi'il madi lagi. Masa cakap benda ni dah berlalu. Betul. Tapi kenapa ayat 7 Allah gunakan fi'il mudhari'? Itu soalan saya. Subhanallah. Sebab tu tadi saya cakap, kalau dengan SZ, sebab tu saya cakap tadi, dalam Al-Quran, you akan notice that akan dalam satu ayat boleh ada dua fi'il yang berbeza dan bertentangan. Betul tak? Fi'il bertentangan lah. Masa kan, masa dia berubah kan. Satu fi'il madi, satu fi'il mudhari'. Kadang boleh masuk amar lagi waktu tu. Soalan saya kenapa? Ini Allah menceritakan ya? Ya, Allah menceritakan. Jadi Allah menceritakan dah berlalu lah. Yalah, memang betul yang berlaku tu. Kalau yang fi'il amar tu saya faham. Kalau fi'il madi tu saya faham. Dia dah berlaku. Okay, betul. Sekarang soalan saya, yaf'aluna tu, kenapa Allah gunakan fi'il mudhari'? Why? Sentiasa akan berlaku zaman sekarang. Okay, explain maksudnya apa? Sekarang pun ada macam ini ya. Okay. Hampir tepat. Tengok ya. Tapi ni kan cerita pasal hum. Mereka ni kan. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sebab apa yang mereka lakukan, orang mukmin lakukan tu, mungkin satu betul boleh juga. Sebab orang mukmin ni senantiasa beriman dengan Allah. Takkan pudar. Walaupun jasad dah tak ada, roh masih ada kan. Masih hidup lagi kan. Kita ni kalau mati pun, kita punya perkeimanan tetap sama. Betul tak? Kalau orang tu mati dalam kekufuran, dia mati dalam kekufuran. Walaupun Allah hidupkan dia balik, dia tetap dalam kufur, betul tak? Tetap boleh nak convert lagi. Tapi kalau orang tu orang Islam, dia mati pun, jasad dia dah mati pun, tapi roh dia masih orang Islam, betul tak? Yes or no? So, sebab itu, perbuatan orang mukmin ni senantiasa beriman, pertama. Kedua, bukankah in future, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Orang mukmin pun akan jadi apa? Saksi pada apa yang mereka buat in the future. Ingat tak fi'il mudhari' adalah sekarang dan akan datang. So kat sini, mama dekat sini. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang mereka. Ya betul. Penyaksian mereka, okay, itu cerita waktu tu, dan akan datang pun orang mukmin akan jadi saksi pada apa yang mereka buat. Betul tak betul? Dan keimanan mereka ni, orang mukmin ni tetap akan maintain. Yaf'aluna ni kan fi'il mudhari' kan? Fa'ilnya mana kat sini? Syuhud ni, orang mukmin lagi. So faham tak? Dia ada dua maksud di sini. Pertama tentang keimanan orang mukmin tersebut, keimanan tentang orang mukmin. Kedua, penyaksian mereka terhadap apa yang dibuat oleh orang-orang yang membunuh qutila ashabul ukhdud ni. Nanti yaumil qiyamah pun Allah akan make you accountable lah istilahnya. Mana yang mereka akan tetap responsible tentang apa yang mereka buat.
Okey, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Okey, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin kecuali orang-orang mukmin. Ini memang penyiksaan mereka tu dah lepas. Waktu Ashabul Ukhdud tu dibunuh tu, digali lubang dan dibakar tu semua. That one dah happen. Tapi keimanan orang-orang Islam tetap beriman dengan Allah walaupun jasad dah tak ada. Okay, keimanan tetap maintain Al-Azizul Hamid. Pada Allah yang Maha Perkasa. Allazi lahu. So, you say, how to compare? Allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in. Nampak tak? Ayat 1 sampai 9 ni semua tentang penyaksian. Perkataannya adalah syahadah atau syahidah dalam bahasa kalau three letternya. Syahid ni beza dengan nazar. Apa beza melihat? Nazara, ra'a. Dia ada 3 level cik dalam Quran. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Nabi Yusuf kata ra'aitu. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Syahidah. Bezanya apa? Semuanya melihat Bezanya semua melihat. Okey? Tapi apa perbezaannya? Kalau saya kata ra'a tu saya lihat dengan mata. Saya perlukan mata untuk melihat. You see. Syahidah ni penyaksian dengan seluruh anggota tubuh. Faham saksi? You witness. Termasuk dengan hati dan iman sekali. Sebab itu orang yang kalau misalnya lah nak jadi wali atau nak jadi saksi bila bernikah atau nak jadi saksi hukum hudud, namanya adalah syahid. Betul tak? Betul tak? Kenapa orang meninggal dipanggil syahid? Sebab dia bukan lihat dengan mata saja satu kejadian tu. Dia gunakan seluruh anggota tubuh dia sebagai penyaksian. Itu beza dia, cik. Dan ayat ni Allah ulang perkataan syahid masyhur berapa banyak kali? Banyak kali, at least 4 times here. Sebab apa? You see the intensity is 70,000, 14,000, 20,000. Orang beriman dengan Allah SWT, raja dengan yang tentera dia yang zalim tu, tak mau beriman, subhanallah. Ibarat dia macam ni lah orang dah cakap COVID tu mesti mati punya orang, berjuta orang mati, tapi orang tetap tak nak juga jaga diri. Faham tak? Macam tu lah istilahnya. Confirm ni COVID is real. Orang hari-hari mati. Tapi you tak nak percayalah, tak nampak. Betul lah benda tak nampak kan? Tapi ni Allah cakap ramai-ramai ni 12,000, 12,000, 70,000 semua beriman dengan Allah SWT ketika tu semua sujud. Yang ini raja dengan tak mau sujud. Sebab apa? Degilnya tak nak penyaksian terima apa yang dah disaksikan dengan mata, telinga. Sebab manusia ni dia akan berubah sikap, okey, kalau ada penyaksian dengan seluruh anggota tubuh badan. Okey, dan inilah penyaksian yang akan Allah tuntut nanti di yaumil maut. Sebab itu Allah kata ending dalam paragraf lah. Kalau Ustazah boleh terangkan paragraf ni, Allah kata allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Semua ni milik Allah, langit bumi Allah punya, dan semua ni adalah penyaksian. Apa you buat, pokok ke meja ke, kerusi besar meja pun daripada kayu kan, semua ni makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, semua akan jadi penyaksian atas apa yang manusia buat, termasuklah diri kita subhanallah. Okey, tak ada yang satu pun di bawah bukan daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Alright, so ini bahagian pertama supaya nak bina surah Al-Buruj ni, sebab dia bukan satu perkara yang biasa-biasa. Mungkin ceritanya biasalah cerita pasal keimanan, tapi bezanya kita sebenarnya jadi orang Islam, kita mesti turut serta menyaksikan apa yang Allah berikan ni dengan hati sekali, dengan seluruh anggota tubuh. Sebab tu bila you jadi orang Islam, you tak boleh cakap sekadar di bibir saja, masih dizahirkan dengan ibadahnya, masih dizahirkan dengan salatnya, masih dizahirkan dengan ibadah puasanya, ibadah zakat dia, dengan ibadah membaca Al-Quran, you buat amal saleh. Sebab ini semua adalah penyaksian yang akan membantu kita di yaumil qiyamah ni, yang betul ya Allah, orang ni ya Allah, memang ya Allah, dia memang terima apa yang kamu cakap dan dia buat apa yang Allah suruh, apa yang kau suruh.
Okay, so you boleh tengok kat sini penyaksian apa muka surat 150 dan 152 semua ni tadi sudah terangkan, jadi sudah tak go through lah dia punya ni bahagian, sama juga dia punya apa bincangan dia sama yang kita terangkan tadi. Yes, okay. Alright, so ini 153. Okay, so Ustazah nak kupas sikit muka surat 154. Ini adalah hadis daripada Nabi SAW. Okay, maaf, sorry, 153. Kenapa Allah ceritakan tentang Ashabul Ukhdud ni pada orang-orang Bani Quraisy kat situ Zamakhsyari, nampak tak perenggan ketua tu? Nampak tak perenggan nombor 1, perenggan kedua. Zamakhsyari ni siapa? Zamakhsyari ni antara ulama tafsir ulum. Okay, dia pun antara pakar bahasa. Zamakhsyari menyebut Allah seolah-olah berkata, aku bersumpah dengan perkara-perkara ini bahawa mereka semuanya tercela, yakni orang-orang kafir Quraisy sebagaimana tercelanya Ashabul Ukhdud. Okay, ini kerana surah ini diturunkan untuk meneguhkan pendirian orang mukmin dan memantapkan kesabaran mereka dalam menghadapi kerenah masyarakat Mekah. Ia juga bertujuan untuk mengingatkan mereka tentang pelbagai penyiksaan yang dialami oleh kaum terdahulu demi mempertahankan keimanan mereka, juga tentang bentuk-bentuk azab yang diterima, kesabaran dan ketetapan hati mereka sehingga mereka dapat bertenang dan bersabar di atas apa yang mereka terima dari kaum mereka. Mereka juga tahu bahawa orang-orang kafir di kalangan mereka berhak juga untuk dikatakan binasalah kaum Quraisy seperti mana yang Allah laknat dalam kaum Ashabul Ukhdud. Okay, so my meaning to say, kalau ayat ni sebagai ayat consolation, maksudnya dia nak menyendapkan hati orang Islam sebagai berita gembira. This is meaning to say it's as simple as this lah. This is nothing new lah. Manusia ni kalau kita lihat orang pernah lalui, ada orang yang feel is in the similar shoe as us, hati kita kan lagi berbunga sikit. Maksudnya lagi terubat lah kesakitan tu. Jadi waktu tu Allah sebut dengan orang-orang mukmin, benda yang you all terima ni, yang you all lalui ni bukan benda biasa. Maksudnya bukan benda yang tak biasa. Maaf cakap. Okay, dulu zaman dahulu orang nak tegakkan keimanan, mereka perlu lalui proses yang sama. Cuma kita ni, saya pernah mention perkara ni, kita ni mungkinlah zaman kita, tempat kita untuk kita beriman dengan Allah SWT pula terlalu banyak kebebasan sampai tak nak buat. Ada tempat lain, mungkin kat China setengah tempat lah ataupun tak tahulah sekarang ni kat Pakistan, Allah Ta'ala alam, tempat-tempat macam ni Allah uji dengan political stability dan sebagainya, mereka nak bina Islam, mereka nak buat nak praktikan Islam tak mudah. Tapi kita, Allah beri kelonggaran, kebebasan nak jadi orang Islam, tapi ramainya orang Islam tak nak praktikkan Islam. Itu dia punya ujian dia, cabaran dia. Okay, and of course waktu tu Allah sebut kutukan ini terhadap Ashabul Ukhdud ialah pada masa di Najran, Yaman, iaitu di antara zaman Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Okay, so ni dia dah dalam kitab ni dia terangkanlah waktu tu. Sebab dalam waktu zaman Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tak ada utusan. Maksudnya ada some time lapse yang di mana waktu tu tak ada rasul yang diperintahkan untuk untuk menyembah Allah. Maknanya tak ada rasul lah, tak ada macam rasul yang kira secara official. Tapi mungkin ada nabi, tadi budak lelaki tadi lelaki yang mengaku tu yang cerita Ashabul Ukhdud tu, mungkin dia tu seorang nabi mungkin, ataupun mungkin dia kita boleh gelar dia sebagai waliullah lah. So ini berlaku ketika zaman di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. You tahulah waktu Nabi Isa, selepas Nabi Isa wafat, banyak agama, khususnya agama Kristian sedang berkembang pesat. Maknanya ideologi dia sangat bebas, sedangkan you know that waktu tu dan secara logiknya sebenarnya ilmu ataupun agama Kristian ni tak logik pun. Memang tak tahu bahagian mana nak dilogikkan. Jadi dia macam Namrud juga, macam Firaun juga. Bila dah tak dilogikkan, last lagi buat apa? Bunuh je. I cannot, no matter how I say, of course what meaning to say, apa yang mereka cakap tu dah tak betul. Confirm 100% dah tak betul. You paksa orang follow apa dia cakap, apa yang kita cakap tak betul tu, atau apa yang dia cakap tak betul tu, dia nak paksa orang follow. Dia suruh paksa orang ikut. Habis orang tak nak ikut,
Tak nak dengar juga logik dia. Last sekali dia tak boleh nak buat apa lagi untuk paksa orang tu. Dia tunjukkan kuasa dia dengan membunuh. Okay. So ni adalah kejadian Ashabul Ukhdud, similar dengan hadis-hadis Nabi, similar dengan cerita yang lain-lain. Okay. So sebab tu saya kata tadi, ni adalah pengajaran. Sebab tu ada hadis Nabi SAW, kita tengok muka surat 154 bahagian nombor 3 ni. Ada hadis Nabi SAW dalam surah Luqman pun ada cerita juga. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi SAW, inna min a'zamil jihad kalimatun adl inna sultanin jaiz. Rasulullah sebut sebesar-besar jihad adalah mengungkapkan keadilan di hadapan pemerintah yang zalim. Okey, sebab itu antara suruh 7 VIP Allah yang Allah bagi special treatment nanti yaumil qiyamah adalah raja yang adil. Sebab kalau raja yang zalim, you cakaplah, you buatlah apa, dia tetap tak mau terima dan dia akan gunakan kekuasaan dia untuk menzalimi orang lain. Sebab tu antara yang paling tak senang sekali, kalau you tengok ulama pun ulama contohnya Imam Ahmad bin Hanbal, okey, beliau pernah dipenjarakan, okey. Alright, dan ulama yang lain pun, ulama kitab yang ulama akidah yang lain juga, ramai yang dipenjarakan waktu tu. Kenapa? Sebab tak nak sesak pendapat dengan khalifah. Okey, kenapa kalau Ahmad bin Zain ulama khalifah Imam Ahmad bin Hanbal kenapa dipenjarakan? Antaranya dia punya perbincangannya adalah kerana Imam Ahmad bin Hanbal tak nak mengaku Al-Quran tu makhluk, sebab waktu tu pemerintah tu berfikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia percaya semua benda atau urusan dia. Allah tak ada kuasa, kira Allah kuasanya untuk sebab Allah dah kasih kebebasan, so they have to follow. Allah kena follow lah apa yang dia fikir tu kan. Semuanya akal. So dia kata Al-Quran tu bukan kalamullah. Al-Quran tu makhluk Allah. Perbincangan ni sangat panjang sampai setengah ulama dipenjarakan sebab tak nak terima apa yang khalifah ataupun apa yang pemerintah ketika tu berpendapat. Okay, so ini adalah satu jihad yang besar Rasulullah sebut ni kat sini. Alright, so now dah bagi macam tu, of course Allah kata apa balasan bagi orang kafir dan juga ganjaran orang mukmin. Kita tengok sini. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Saya fikir kalau Allah sebut tentang syurga, berapa banyak kali Allah sebut jannatun tajri min tahtihal anhar? Berapa banyak kali Allah sebut? Berulang-ulang kali maknanya benda tu important tak important? Benda tu hebat tak hebat? Kita dengar apa dia kalau translation dia apa? Oh, syurga yang mengalir di bawah ni sungai. Oh ya, bayangkan lah macam alah agaknya macam biasa-biasa je. Kan hari tu kita baca dekat surah Infitar sebelum ni kita belajar. Syurga ni antara dia punya nikmat dia apa? Dia punya anhar dia ataupun dia punya anhar sungai-sungai yang mengalir tu di bawahnya ada kebun lagi. You think syurga tu kan, kalau sebenarnya tempat dia lah, letaklah bayangnya air terjun, sungai mengalir, alah semualah sungai-sungai tu, you akan tinggal kat bawah lagi sungai tu. Macam mana jangan tanya. Saya boleh bayangkan contoh macam ni lah cik. Kalau cik pergi underwater, misalnya lah orang yang, you pernah pergi snorkeling tak? Pergi scuba diving, pernah pergi tak snorkeling? You tengok the corals and the reefs kan. Kalau tak pernah, tak payah tengok, tak payah pergi snorkel pun tak apa, cik buka aja TV. Cik buka aja YouTube, tengok what's underwater. Tengok tak kehebatan penciptaan Allah di bawah dasar bumi ni, iaitu di lautan. Macam mana kehidupan laut ni, you nampak dia hidup, dia mati tapi sebenarnya dia hidup. Dengan warna dia cik, subhanallah. Dengan kehidupan tu sampai berapa punya dalam, lagi dalam laut tu, saya tak pakar lah, tapi yang saya faham lah ya. Kalau apa yang saya faham, lagi dalam laut tu, lagi subhanallah, penciptaan Allah tu lagi hebat. Hari tu saya tengok satu dokumentari, this guy, dia buat scuba diving lah. So dia pergi dekat satu, nak panggil coral reef Dia macam in between batu tu, dia sanggup masuk kat in between celah batu dalam laut
dalam baut, tak tahu berapa dalam tu laut, celah batu tu, dia sanggup masuk sebab dia nak rakam tu. Memang subhanallah. Cantiknya kehidupan dalam tu. And dia cakap, dia mesti size dia mesti kurus sedemikian aja nak masuk punya preparation. Kalau gemuk macam saya memang tak lepas. Dia kecil. Satu. Kemudian you mesti pantas dan tangkas. You mesti keluar dalam jangka masa berapa minit? 5-7 minit. Sebab you are underwater kan, you using a tank or something kan. So you must make sure you keluar on time. If you don't keluar on time, you mati. So my point is, lagi dalam dasar Allah yang Allah ciptakan, lagi hebat menciptakan Allah yang kita tak pernah nampak, yang kita sendiri tak tahu kewujudan tu. So kalau di dunia ni kehidupan laut atau kehidupan sungai lagi panggil sebab laut ni dia asalnya daripada small rivers, saya nak mistaken kalau saya ingatlah dulu saya belajar small rivers make up big ocean kan. So kalau ni semua yang di dunia dah hebat macam tu, macam mana lah tak hebatnya syurga. Dan itu Allah ulang berkali-kali, jannatul tajri min tahtil anhar. Dan orang yang Fatanul ni, kalau saya tanya Fatana, dah terbagi pula jawapan. Buat tanya 3 letter dia apa? Fatanu, okay? Apa 3 letter dia dah bagi dah tadi. Fatana. Okay, Fatana namanya apa? Dia jaga ni. Ini jaga. Sekejap saya tuliskan. Ini banyak orang silap ni. Okay, apa silap dia? Silap sebut. Ini fa. Okay. Fa. Okay, ta. Na. Dengan fa. To. Na. Apa beza kalau yang kat sini? Baris sama tau. Beza apa? Huruf kan? Satu ta, satu to kan? Beza tak makna dia? Beza. Kalau ini fatana maknanya dia telah Allahu Akbar. Memfitnah. Okey. Fatana ni maknanya dia tak boleh pakai verb macam tu, pandai. Bijak. A very intelligent person, Fatan. Sebab tu ada orang nama Fatin. Dia bitok laisa bita saya tak tahu lah, mungkin ada orang kan saya pernah nampak lah. Dia spelling Fatin, dia spell ta. Mungkin saya cakap tu spelling Jawi. Kalau spell Arab mesti pakai to, tak boleh pakai ta, okay? So in Arabic, kalau fatana, fitnah, it's a negative word. Tapi kalau pandai, bijaksana, ialah fatin, bitta, laisa bitta, okay? So kalau ada yang nampak spelling salah tu, anggap je lah dia spell Jawi bukan spell Arab. Okay, so fatana dengan fatin tak sama. So fatanu, mereka yang memfitnah, which is in the past, fi'il mudhari' dhamir apa ni? Fatanu dhamir apa? Home, very good. Okay, saya nampak mulutnya buka home. Home, okay, saya boleh baca tu mulut. Okay, fatanu dhamir home. Kenapa? Sebab apa? Ramai-ramai mereka memfitnah alladzina katu jamakkan. Memfitnah orang mukmin. Kenapa al-mu'minina dengan al-mu'minati? Cuba i'rabkan al-mu'minina dengan al-mu'minat. Cuba tolong saya i'rabkan. Al-mu'minina dengan al-mu'minati. Apa pasal tu barisnya macam tu? Kenapa hurufnya macam tu? Kata sebab apa? Ni tunjuk kat skrin lah. Ni. Tadi. Ni. Al-mu'minun, al-mu'minin dengan al-mu'minat ni. Kenapa barisnya macam ni? Ini ada fi'il kan? Pertama tadi fi'il madi kan? Ada fa'il kan? Fa'il ni dhamir home tadi dah terangkan. Ni apa? Cuba unmute. Saya nak jawab. Isim. Okay, betul. Isim apa? Ingat, kalau saya kata i'rab, jawapan dia mesti apa? Marfu'kah, mansubkah, majzum ataupun majrur. Kalau ini isim, jadi marfu', mansub atau majrur. So saya tanya, al-mu'minin dengan al-mu'minat, i'rabnya apa? Al-mu'minin majrur. Ya. Majrur, tak boleh majrur. Tak ada harfu jar pun kat sini. Dia ya. Ya. Atau bil ya. So dia apa? Dia. Apa dia Kak Jamila?
Ya. I tahu biliak. Kenapa biliak? Asal dia biliak. Kerana Jamak. okey, I tahu dia jamak tapi you tak jawab soalan I. I tanya dia marfu' mansub ke majrur. You all cuma bagi tahu GQ dia apa. Majrul. Dengar soalan saya lagi sekali. I tanya i'rab dia marfu' pasal apa tau? GQ tu penting sebab nak tahu orang dia berapa ramai. Tapi posisi mukminin dengan mukminat tu dia apa? Marfu' mansub ke majrur? Mukmini majrul. Oh, very good. So apa saya cakap tadi? Mukmini majrul. Dengar ya. Fatanu fi'il dengan fa'il, perbuatan dengan pelaku. Okey? Perbuatan dengan pelaku. Dengan pelaku. Betul ya? Okey. Saya Mukminina. right. So kalau saya cakap fi'il fi'il apa ni? Kalau ini fi'il dengan fa'il, betul tak? Fi'il dengan fa'il maknanya orang yang buat dengan si pelaku yang buat. Saya tahu yang memfitnah tu tadi orangnya tak sebut. Siapa? Innal lazina fatanu, mereka yang memfitnah tu. Siapa yang mereka fitnah? Inilah al-mu'minin dengan al-mu'minat. I'rab dia adalah maf'ul bih mansub. Tadi saya nak cakap jawapan tu. Dia adalah maksud objek kepada perbuatan yang dia buat tu. Apa mereka buat? Mereka fitnah siapa? Fitnah orang mukmin dengan orang mukminat. Cuma you mention tadi kerana GQ dia jamak, maka saya tak boleh mansub bil fathah tapi saya mansub bil ya. Sama juga dengan jamak muannas salim, kita mansub bil kasrah muqaddarah. Ni kita dah belajar benda ni. Okey, ni nak latih saja supaya ingat balik. Okey. So ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ul bih mansub, ini pun maf'ul bih mansub. Okey, boleh-boleh? Ni nanti kita akan buat latihan lagi, okey? Ini yang kita akan move forward. I'm going to take note. I'm going to ask you to do this kind of exercises more. Sebab you all selalu bila saya tanya, you bilang I dah GQ. GQ dah pandai dah, semua dah pandai GQ. Tapi GQ tu, dia punya GQ lah berapa jumlah bilangan dia. Tapi dia punya position dalam ayat tu apa? Saya cakap tadi, ini fi'il fa'il, pelaku dengan perbuatannya. Apa yang mereka buat? Mereka memfitnah. Fitnah siapa? Ini fitnah orang mukmin dengan mukmin. Gitu you nak faham perkataannya dalam Al-Quran. Okey? Summa lam yatubu, tak beriman. Selama-lamanya mereka tak beriman dan tak mohon taubat kerana fitnah tersebut, maka falahum azabu jahannama. You go. Walahum azabul harib. Nampak tak? Azab ni mudhafun lahi kan? Kan? Apa makna harib? Harib tu maknanya menyala-nyala terbakar. Ini salah satu sifat karakter api neraka, senantiasa membakar dan menyala. Yalah memang api menyala lah. Wal'iyazbillah. Okay, sama macam tadi. Kemudian orang yang beriman dengan amal salih, dia dapat syurga Allah di mana di bawah mengalirnya sungai-sungai. Dan dzalika, this is a very important statement. Allah kasih you satu good news. Ini adalah itulah ataupun inilah. Dzalika is itulah. Maknanya ni keadaan you beriman dengan amal salih ni. This action ni yang you buat, you dapat ni. This is your reward. What do you do? Ini amalan dia. Kalau saya boleh pisahkan lah macam mana nak explain this. What is the thing that you do? Beriman amal soleh. What is the reward? Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. So what is it? Ini adalah fauzul kabir, kejayaan yang sebenar-benarnya. Okay? Fauz ni dia bukan menang macam menang biasa dia tahu cik. Dia menang, untung, kaya, itu nama fauz. Okay, so fauzul kabir kabir kita dah belajar kan? Kabir adalah satu sirah mubalaghah. Kalau ada istilah kabir, majid, harik, syahid, maknanya dia dalam keadaan yang paling sekali kan, you make comparison. So kabir is one of the thing. Got it? Okay, so kaitan dia saya tak go through, tadi saya dah terangkan. Ini tafsirnya sama tadi saya terangkan. Okay, so kalau lihat kat sini, alright, okay. Tengok ayat 157.
kat sini ayat 157. Muka surat 157. Okey. So dia kata apa? Kalau azab yang harik tu, lagi sekalian ni saya terangkan apa Imam Imam Wahbah ataupun Syekh Wahbah sebut kat sini. Dia kata apa? Kedua-dua ayat ini menjelaskan dua hukum yang secara umum. Pertama tentang Ashabul Ukhdud yang membakar orang-orang mukmin sehingga mereka mati dan di dalam kekufuran dan tidak bertaubat. Itu syarat dia. Sebab ada yang selepas tu bertaubat, maka Allah ampunkanlah, of course, dan perbuatan kejam, maka bagi mereka di akhirat nanti disediakan azab jahannam yang dihinakan kerana kekufuran mereka. Azab yang membakar tersebut balasan kepada apa yang mereka buat, iaitu membakar orang mukmin. Kedua, dua azab ini iaitu azab jahannam dengan bukan satu azab Yang sekali saya cakap tadi, ada dua karakter ataupun dua features kat sini. Pertama, azab neraka jahannam ni Kemudian azabul harik, dua azab kebakaran mempunyai makna yang sama, kait mengait atau mempunyai makna yang berbeza dari segi tingkatan dia. So ulama beritahu kat sini mungkin it's a one thing or maybe it's dua-dua sekali. Dia dapat jahannam, dia dapat, maknanya kan Allah nak sebutkan intensity dia punya balasan tu, ya Allah, sangat dihinakan lah. Okey? Dan ada yang mengatakan bahawa azab jahannam di akhirat manakala azabul harik di dunia. Ini pun ada pendapat ulama. Okey? Sebab kat dunia pun dah dibakar. Apa dibakar? Mungkin hatinya dibakar dengan keadaan tak tenang lah. Orang kalau hati terbakar kan jadi marah kan, orang kata terbakar hati aku kan misalnya. Yang dalam keadaan yang always angry, always not in peace. Kalau orang yang dalam keadaan marah boleh tenang tu. Lepas tu kan hari tu saya baca satu kitab, ulama tu beritahu antara tanda-tanda orang yang berjaya ataupun orang-orang yang Allah kurniakan kebaikan adalah dia senantiasa dalam keadaan tenang. Mana contohnya? Ya ayyuhan nafsun mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Okey, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada satu Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dalam banyak-banyak jenis nafsu lah kalau ulama tasawuf berikan perbincangannya, dikata yang teratas sekali adalah nafsu ataupun jiwa. Nafsu apa? Jiwa, your soul. Soul yang mutmainnah. Apa makna mutmainnah? Tumina, mutmainnah, maknanya yang tenang. Itmi'nan, tumina. Okay, so you have a very nice name. So itmi'nan, mutmainnah maknanya orang yang dalam keadaan tenang. So orang yang berjaya, orang yang fauzul azim ni, antara dia, karakter dia dalam kitab tu dia kata, ulama beritahu adalah orang yang dalam keadaan tenang. Sebab orang yang kalau dalam terbakar hati dia, waliyazbillah, kalau orang yang terbakar yang selalu ada harik tu, you rasa dia boleh tenang ke? So kat dunia Allah bagi, kat akhirat jangan nak cakap lagi lah. Atau bermakna azab jahannam ialah azab kedinginan yang menyusuk tulang. Nampak tu? Cerita, na'udzubillah. Manakala kedua azab panas dan membakar. So setengah ulama beritahu, itu kaedah ni pandangan ulama macam ni dia nak explain bukan perbezaan lah, kaedah ataupun keadaan di mana mereka ni diazab. Tadi dia kata kat dunia akhirat, yang ini dia kata apa? Azab jahannam ialah kedinginan yang menusuk. Saya tak faham maksud saya tak tahulah apa. Saya rasa kurang sesuai mungkin kedinginan yang masuk tulang. Mungkin maksudnya you rasa ngilu kot Kan kalau sakit tu kan ngilu, agaknya maksud dia dingin tu bukan sejuk tau cik. Maknanya kalau sakit, kan orang sakit tulang orang kata ngilu betul Saya rasa kalau orang yang bagi feedback, kalau you got joint pain ke apa tu, arthritis, whatever we call it, one of the thing they feel is the sharp pain. Bahasa orang putih dia sharp pain, macam menyocok-nyocok So mungkin kat sini dia tulis kedinginan. Jangan orang ingat pula kedinginan tu sejuk dia, tidak. Sharp pain menusuk ke tulang. Manakala kedua adalah azab. Maknanya pain dia kan syuhada, pertama it's sharp pain, kedua on the surface you feel hot. Auzubillah min zalik. Dah sakit menyocok, saya rasa tu bukan, mungkin kurang sesuai kedinginan kot bahasa yang dia alih tu. Maknanya yang menyocok lah, it's sharp pain lah kalau bahasa orang putihnya. Kedua, the burning pain. Apa? Macam vaksin Yes, okay. So it's like sharp pain and also hot pain.
I don't know any kind of pain lagi, macam tu pain, all pain yang diberikan. Sebab itu dia bagi dua karakter kat situ. Azabul Jahannam dengan Azabul Harik. Okay. Manakala azab yang kedua adalah sebagai penegasan kepada yang pertama. Ini adalah pandangan ada ulama, is just to put more stress. Azab Jahannam ni dan juga Azabul Harik. Okay. So ada dua pendapat kat sini. Ada beberapa pendapat untuk menerangkan azab yang mereka terima, dan ayat ini menegaskan secara keseluruhan tau ya. Bukan cerita Ashabul Ukhdud dia. Kenapa kita nak highlight di sini? Sebab you tengok Ashabul Ukhdud ni, mereka ni membunuh ataupun terbunuh Ashabul Ukhdud ni di mana berpuluh ribu orang mati kan. Kira dibunuh lah orang-orang ni dalam jumlah yang banyak. Agak-agak dosa kecil ke dosa besar? Selangkah you bunuh satu orang pun dah boleh kena bunuh kan. Ini 20,000, 70,000, 14,000, tak kira lah berapa bilangannya secara tepat. Tapi berpuluh ribu ni Allah kata kalau dia bertaubat, okay, dan dia memohon ampun, ya tubu, maka Allah akan gugurkan dosa tu. So it's another indicator to us telling that kalau you ada buat dosa, taklah sampai membunuh 40,000, 70,000, 14,000. Tapi kalau you bertaubat dengan sesungguhnya, maka Allah tu pasti akan ampunkan dosa you. Dan Allah senantiasa suka hamba-Nya yang suka bertaubat. Dalam ayat yang lain Allah sebut ulang kali, wa tawwabur rahim. Tawwabur rahim. Maha tawwab, maha rahim. Sebab apa? Kalau Allah nak mengampunkan, mesti sifat dia adalah rahim. You nak forgive someone, you must love that person first. Correct or not? You must have that level of compassion, the level of love. Barulah terbuka hati nak maafkan. Antara sebab kenapa orang susah nak maafkan, sebab jiwa dia tak penuh dengan kasih sayang dan cinta antaranya. Sedangkan Allah ni, subhanallah, rahimnya luar biasa kasih sayang dia. Kan kita pernah share dalam satu hadis, macam mana bila digambarkan rahimnya Allah, rahim Allah tu kalau satu je Allah bagi kat dunia ni, ibarat ibu yang sayangkan anak dia kali 100. Mak sayang anak macam mana? Kita ada anak kita tahulah. Yang belum ada anak, nanti kalau ada anak, you experience kan? Bezalah sayang anak dengan sayang suami tak sama, sayang ibu bapa pun tak sama. Tu sayang anak. Kenapa? Antaranya yang Allah bagi kelebihannya ibu sayang anak sebab dia yang susah payah. Benda susah payah selalu kita hargai lebih kan? Bayar proses nak beranak tu, nak mengandungkan anak tu satu benda yang tak senang. Jadi Allah kata satu saja Allah bagi kat dunia ni, lebih macam tu. Jadi kalau yang lebih tu, sahabat tanya, wahai Rasulullah, kat mana tu yang ekstra tu? Allah kata Allah simpan yaumil qiyamah. Sebab macam kita mention before this, nak dapat jannat tajri min tahtil anhar, bukan sebab kita memang layak ataupun cukup dengan apa yang kita buat saja, tidak. Okay, Allah punya rahim, kita masuk dalam rahmat. Sebab hidup kita ni, kalau kita boleh ringkaskan sebenarnya, kita nak hidup di bawah rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau Allah sayang kita, kalau kita buat, saya baca lagi satu kitab juga, dia kata apa? Kalau kita buat apa, kita tinggalkan Allah, apa yang Allah tak suka, okay, Allah akan pelihara kita daripada benda yang kita tak suka juga. Maksudnya Allah akan peliharakan kita daripada azab yang dia berikan pada orang yang dia tak suka. Tapi kalau kita buat apa yang Allah suka, nanti Allah akan bagi juga apa yang kita suka. Saya tak rugi. You tak rugi you buat kerana Allah. Tak rugi you buat kerana rahmat Allah. Okey? Dan kedua dia kata apa? Orang yang beriman diberikan ya istana-istana tak apa dia kata, air yang suci, sungai air susu tak berubah rasa, yang sungai arak yang lazat dan sungai-sungai madu. Okey, ini semua balasan Allah yang sangat lumayan dan satu kejayaan hebat. Dan Allah berfirman dengan zalika dan tak menyebut tilka. Okey, kenapa ini suruh bahasa Kerana zalika menunjukkan pemberitahuan Allah tentang kejayaan memasuk syurga tersebut, dan perkataan tilka menunjukkan tentang syurga-syurga itu sendiri. Manakala pemberitahuan Allah dalam lafaz zalika menunjukkan bahawa Allah telah reda dengan orang mukmin. Maka Allah sebut keburukan zalikal fauzul azim, bermakna keredaan Allah dan bukannya mendapat syurga. Reda Allah, baru saya sebut tadi. Reda Allah lebih penting. Sebab tadi kenapa dia macam ni? You tengok perkataan zalika tak ni? Question ni kat sini. Zalika muzakkar muannas. Muzakkar kan?
Of course dia pakai fauzu, dia pakai zalika. Soalan dia ulama raise kat sini, kenapa dia tak pakai zalika? Kenapa nak pakai tilka? Sebab kalau tilka yang sini karakter atau ini dia punya apa tu? Dia punya explanation dia dapat syurga kan? Jannat kan muannas. Betul tak? Ini you punya reward, you dapat syurga kan? So kenapa dia tak cakap tilkal fauzul azim? Kenapa tak cakap kejayaan ni dibalikkan kepada jannat? Kenapa dia letak satu, istilahnya satu statement tadi kan saya cakap tadi. Ini perbuatan yang kita buat. Ini reward yang kita akan dapat insya-Allah. Dan ini statement yang Allah bagi. Statementnya bahawa you dapat ni semua, ini semua, the what you are doing, what you get adalah satu kejayaan yang sangat besar. Sebab kejayaannya apalah? Apa dia kejayaan yang paling besar tu? Bukan syurga tu cik. Tapi reda Allah dan kasih sayang Allah. Nampak tak dari kita baru terangkan tadi? Sebab manusia ni yang paling utama sekali adalah bila Allah reda dengan kita. Allah sayang dengan kita. Okay? So ingat sebab itu tengok walaupun setakat GQ je pun. GQ je kan ni. Question dia pasal GQ. GQ ni apa muzakkar ke muannas ke, bukan sekadar tu saja. Tapi kerana ni dia memberi impact dan makna yang berbeza. Bukan maknanya sedang cakap macam ni lah. Kalau tak di neraka dapat orang yang tak follow apa, orang yang buat fitnah ataupun yang buat jahat ni, dia dapat dua kesakitan azab kan? Betul tak? Orang yang terima syurga ni pun fair juga. Allah bagi dua. Syurga tu nikmat yang luar biasa. Kedua nikmat dia you dapat keridaan Allah. Kenapa ya? Kenapa you nak keridaan Allah? Sebab kalau saya boleh kupas sedikit, kerana orang yang masuk syurga ni, antara orang yang ahli syurga ni pun ada ranking juga kan? Dan hanya orang-orang yang terpilih saja boleh melihat Allah SWT. Tak semua yang masuk syurga, dengar ya, tak semua yang masuk syurga boleh melihat zat Allah SWT dan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Belum tentu. Tapi kalau orang yang Allah redha dan Allah sayang, kelebihannya Allah bagi lihat wajhul jalal wal ikram, zat Allah SWT. Ini perbincangan ulama tentang ru'yatullah, melihat Allah SWT. Okay, so you lihat Allah ni pun apa nak kata the VIP ya benefits. Okay. Kalau you pergi mall kan, you ada black member, gold member, platinum member. Member dia punya rewards dia tak sama kan. Masuk syurga pun sama lah cik. Selagi hidup tu usahakanlah dapat paling atas black member. Saya pun tak tahulah. Jadilah yang paling atas sekali. Sebab tu kalau tadi neraka dua, syurga pun dua yang kita dapat. Amin. Okay. So ni juga okay, so ini juga antara cerita juga Ashabul Ukhdud. Dia panjang sikit cerita Ashabul Ukhdud ni. Sebab tengok dia kata apa, ada satu ketika kisah Ashabul Ukhdud ni sebenarnya juga salah satu boleh jadi sebagai satu sumber hukum. Kalau lihat kat sini, katakan sini, kisah Ashabul Ukhdud khususnya yang bermaksud sesungguhnya orang beriman dan mengerjakan amal soleh tadi, illal lazina amanu wa amilus solihat. Sini kan dia kata apa? Menegaskan adalah lebih baik bagi mereka yang dipaksa ke arah kekufuran dengan siksa yang dahsyat agar bersabar dan diugut atas ugutan. Maksudnya macam ni. Kalau misalnya dalam satu keadaan, right, bila tak boleh beriman secara zahir, maka dalam hukum Islam kan bolehkah mengatakan kekufuran? Okay, kan ada satu sahabat, dia kan bila masa awal Rasulullah SAW berdakwah, kita tahu cerita Sumayyah dengan Yazid kan, maksudnya mereka ni semua diseksa, ditombak dan sebagainya kan, sampai buat lagu semua. Ada satu sahabat ni, dia jumpa Rasulullah SAW, saya tak ingat nama dia siapa. Dia jumpa, waktu tu pun dia diseksa juga. Bila diseksa, bila dia dipaksa untuk menidakkan keesaan Allah, maka dia buat, dia seolah-olah ketika tu dia beriman dengan Lat dengan Uzza lah, Tuhan ataupun patung semua. Jadi bila selesai tu dia jumpa Rasulullah nangis-nangis lah. Macam mana ni, aku ni buat dosa dah, but I really cannot withstand the pain. Kan dia siksa sebab orangnya tolerance level tak sama kan.
So Rasulullah kata dalam keadaan tu hukumnya harus. Okay, tapi ayat ni maknanya nak tunjukkan if you are the one who still stick onto that, maka Allah kata dapat reward yang luar biasa macam ni. Bukan cakap yang itu salah, tak, dan hukumnya harus, boleh buat macam tu. Tapi kalau you sabar, maka Allah bagikan kelebihan. Dan kalau dia memilih untuk menzahirkan kekufuran dengan menyembur keimanan, maka keadaan itu dipanggil sebagai rukhsah. Okay, tadi jadi sumber hukum, right? Dalam hal ini Hasan meriwayatkan bahawa Musailamah menangkap 2 orang sahabat Nabi. Musailamah ni siapa? Musailamah Al-Kazzab. Dia ni lepas Rasulullah SAW wafat, dia antara orang yang mengaku jadi Nabi pula. Dia jadilah Nabi, dapat wahyu daripada langit malam 7 langit ke apa, malam 7 bulan terang benderang, dia kata dia dapatlah wahyu. Jadi dia kata bila Rasulullah wafat, 2 perkara yang berlaku. Pertama, orang yang mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya Nabi. Kedua, orang yang enggan bayar zakat. So Musailamah ni namanya Al-Kazzab. Dia kata apa? Waktu tu bila diriwayatkan, dia menangkap 2 orang sahabat Nabi dan berkata salah seorang dari mereka, mengucaplah bahawa aku adalah Rasulullah. Dia menjawab ya, maknanya dia mengiyakanlah keadaan tu. Lalu Musailamah melepaskannya. Kemudian dia mengajukan perkara yang sama kepada yang kedua, maka yang bahkan kamu menipu, lalu Musailamah membunuh. Ini sampai kira you terpaksa menipulah, sebab dibunuh. Rasulullah SAW pernah bersabda, dia masa cakap, amal ladzi turuk fa akhadh bi rukhsah fala tub'a alaihi wa amal ladzi nakutila fa akhadha bil fadli fahani'an lahu. Allah kata apa? Adapun orang yang dilepaskan itu sesungguhnya dia telah mengambil rukhsah, dan tidak dihukum ke atasnya. Maka manakala orang yang dibunuh tu sesungguhnya dia memilih yang utama, maka syabas untuk. Okay, so macam saya cakap tadi lah. So it happens sama Rasulullah. So ini pun berkata lagi sekali Rasulullah ini. Okay, boleh? So Rasulullah Muhammad. So cerita ni buat dia adalah satu cerita, ataupun bukan sekadar cerita saja, dia satu reflection yang sangat baik untuk kita senantiasa tingkatkan keimanan kita, untuk tambah kita keimanan dengan apa yang Allah berikan kita, supaya kita nak buat yang baik. Okay, so last kali ni bahagian yang terakhir, okay, adalah tentang Allah berkuasa penuh menunaikan ancaman. Okay, inna batsha rabbika lasyadid innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Allah kata apa? Allah ni inna batsha, sesungguhnya azab Tuhan. Allah kira ancam. Bukan sikit-sikit nak sebut batsha pun susah kan? Otak ada huruf istitalah, lepas tu dia lah huruf state-lah, lepas tu lah ada qalqalah, lepas tu nak sebut shin pula ada tafashi, tersembur-sembur semua. Inna botok, botok saya keluar, bata susah nak keluar. Inna batasha, bila nak sebut susah tau. Apa ada huruf, masih huruf state lah meninggi. Badalah huruf kat bibir, huruf istifal, tiba-tiba kena naik pula tinggi. Lepas tu kena kasi tafashi pula. Saya dah sebut sebelum ni, kalau perkataan tu susah nak sebut dalam Quran, percayalah perkataan tu adalah satu perkataan yang susah. Antaranya dia ada azab, pertanyaan memang ancaman. Allah cakap, inna batasha. Azab Tuhan ni bukan main-main. Innahu huwa yubdi wa yu'id, dan dia yang menciptakan, menghidupkan dan mematikan. Wa huwal ghafurul wadud, dan Allah sebut lagi sekali, Allah Maha Pengasih dan Maha. Sebab apa tahu cik? Allah ulang ghafur wadud ghafur. Sebab apa? Nak suruh manusia bertaubat selagi belum tutup mata. Selagi you masih berhak, selagi you ada hayat, maknanya selagi itulah Allah masih buka pintu taubat. Walau jahat macam mana pun manusia tersebut. Sebab Allah ulang lagi sekali. Apa tak? Pertama, Allah ancam. Memang tak calang-calang Allah punya azab. Kemudian Allah tetap nampakkan kasih sayang Allah, dan terbukanya Allah nak terima orang untuk bertaubat. Zul arshil majid. Tengoklah arasy yang mulia tu. Fa'alul lima yurid. Apa saja Allah boleh buat. Hal ataka hadithul junud. Sudah sampai ke berita tentang tentera yang go against inilah, penentang lah junud ni kan. Hal ataka, dah sampai belum cerita dia. Ni dia sebut sikit. Fir'auna wa Thamud. Siapa lagi nak cerita? Kalau ada Ashabul Ukhdud, tak boleh lepas cerita Fir'aun dengan Samud ni. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Maka mereka adalah orang kafir yang dalam keadaan senantiasa mendustakan, selalu mendustakan. Wallahu min waraihim muhit. Dan mereka ni, Allah mengepung mereka dari belakang. Maksudnya Allah memang nampaklah apa yang mereka buat,
Bal huwa Quranun Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan ni adalah Quran yang majid. Okey, maknanya memang apa tu? Mulialah, okey? Dan Allah simpan di lauh mahfuz. Okey? So, you tengok sini. Ini tadi saya dah terangkan sifat Allah. Okey, you tengok muka surat 160. Saya lihat sedikit di sini. Dia kata Allah terangkan tentang janji-janji baik dan 5 sifat yang dalam ayat ni saja Allah tunjukkan 5 sifat dan keagungan Allah. Pertama tadi saya dah sebut Allah ni Maha Pengampun, Maha Pengasih. Kemudian Allah Al-Majid, okey, Allah yang memiliki keagungan. Okey, ada 3 Allah yang memiliki arash, 4 lah. 3. Kemudian Allah yang Al-Majid, mulia, dan last sekali fa'alul lima yurid. Ini sifat Allah. So sebab tu ada pandangan ulama, kalau you belajar akidah, dia katakan kita punya sifat 20 kan. So some ulama kata sebenarnya sifat Allah ni lebih daripada 20 berdasarkan Al-Quran. Sama juga nama Allah. Nama Allah ada ulama kata bukan terhad 99 saja. Sebab ada nama selain daripada itu tak disebut. Yang disebut dalam Al-Quran tapi ulama tak kategoriskan respon. Tak kisahlah. Al-Muhim kita faham. Begitu cuma hanya number saja. Kita tahu sifat Allah yang maha berkuasa untuk buat sesuatu. Tak ada apa pun yang tak ada yang boleh menghalang Allah SWT. Okey? So semua tu boleh di sisi Allah SWT. Dan Allah sebut lagi cerita tentang Firaun dengan Samud. Cerita yang dulu-dululah. Macam mana Firaun ni, okey? Macam mana dalam keadaan berulang-ulang kali Nabi Musa AS jumpa dia. Akhirnya pun you tahulah what happened. Kemudian kaum Samud dengan Nabi Salih AS. Okey? Lepas tu dia cerita kat sini. Hal ataka hadithu, tak dengar ke cerita-cerita ni? Sebab apa? Nak sampaikan bahawa benda ni bukan maknanya orang yang tak beriman dengan Allah ni bukan berlaku waktu ketika tu saja yang Quraisy waktu zaman Quraisy saja ataupun zaman sekarang aja, memang dah ada daripada zaman dahulu. Okey, sehingga macam mana last kali ending dia Allah tenggelamkan Firaun kat Laut Merah, sama juga dengan kaum Samud yang sembelih unta Nabi SAW, maka Allah sebut Allah hapuskan mereka dan negara mereka dengan taria, iaitu satu azab dan malapetaka yang sangat dahsyat. Okey, so orang-orang karakter dia lagi sekali saya sebut antaranya adalah mereka mendustakan para nabi. So samalah dengan orang Quraisy ketika tu yang mendustakan Rasulullah SAW. Okay? Dan ayat terakhir bal huwa Quranun Majid tu, dia tengok macam kenapa dia lihat ayat tu last ending dia dah habis bal huwa Quranun Majid macam tu je. Dia kata apa? Ayat last tu, ayat terakhir tu adalah sindiran kepada orang kafir Quraisy. Setelah Allah ceritakan tentang perkara tersebut, Allah terus menunting terhadap pendustaan kaum Quraisy. Dan setelah mententeramkan hati Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW dengan kisah orang dahulu dan sikap mereka terhadap Nabi. Okay? So Allah berkuasa ke atas sesuatu. Maka Allah sebut pendustaan mereka ni kan, yang Quran yang mereka dustakan Quran ni, sedangkan Quran ni dia dah memang Allah dah siap-siap dah maksudnya kalau bahasa kita dah pak dekat Lauh Mahfuz dah. Apa lagi yang you nak go against? Maknanya ayat ni memang dia dalam keadaan yang sangat tinggi. Dia macam ni, maknanya ayat Quran ni kan sebenarnya kalamullah. Semua dah tersimpan di Lauh Mahfuz. Dia bukan karangan yang perlu dikarang waktu tu ke, nak kena tunggu ke. Kalau syair ke, bukan kena nak tunggu, nak mengarang pada masa yang lama. Mungkin jadi, mungkin tak jadi. Tapi Al-Quran dah, momen orang dengar je, tak ada yang menyangkal. Orang yang hebat macam mana pun tak boleh menyangkal. Sebab apa? Memang dah disiap. Maknanya yang percakapan tu adalah percakapan Tuhan yang berkuasa, yang memang kehebatannya, kata-kata tu memang dah disimpan di Lauh Mahfuz. Faham tak? Maknanya dah siap-siap, dah benda tu dah awal dah disediakan istilahnya. Jadi ini adalah semua semua adalah bukti bahawa kekuasaan Allah yang luar biasa. Macam mana pun manusia tak nak beriman dengan Allah SWT, walaupun dah diberi peluang untuk bertaubat ataupun diberi peluang untuk peluang untuk beriman, tak mau juga buat kemungkaran, kemudian diberi peluang lagi juga untuk beriman, tapi kalau tak nak juga, maka memang Allah dah sediakan azab al-hariq dan azab jahannam bagi mereka, wal'iyazbillah. Tapi orang beriman dan juga amal salih, Allah sebut lagi sekali, Allah sediakan jannatun tajri min tahtiha al-anhar, zalika wal fawzul azim. Itu yang kita naik. Semoga Allah terima semua amal salih kita
Allah terima ibadah kita, Allah terima semua taubat kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah kurniakan kita kebaikan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah berikan kesembuhan pada diri kita supaya kita dapat beribadat dengan Allah SWT. Dan paling utama sekali kita mohon ya Allah SWT, semua yang ada di sini dan juga ahli keluarga kita ni Allah redai dan cintai kita semua, supaya Allah dapat masukkan kita dalam golongan orang-orang soleh, dapat berjumpa dengan para sahabat, para Nabi SAW, dapat dikurniakan anugerah untuk melihat ru'yatullah, itu paling atas sekali insya-Allah. Okey, ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih lana wa qarabati lana fi rabbi faqih lana ma'a ahli al-kutri unza wa zakar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim insyaallah. Hayyakum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Waalaikumsalam.